Ya ke? Boleh. 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 Lumok pala atas boleh, pala bawah tak boleh. Betul. Ya. Lagi bagus. Tu yang pakat duk main. Betul. Bawah untuk apa? Bawah ni. Bawah untuk servis lah. Oh. Kita makan daripada dalam. Okay. Makan daripada dalam untuk servis cuci. Contoh macam ni. Macam ni. Ni sebelum makan madu macam ni. Dia kalau sehat dia rate dia ni. Ni rate bacaan dia 50. Sekarang ni sebelum makan madu ni semua sumbat antibody, uzur, apa-apa, usus besar, saraf, saluran darah, pergerakan darah, tenaga luar dalam, jantung, pankreas ni kelang kecil mana ni, hati, tulang, perut, prostat, kulit, kolesterol, empedu dan juga buah pinggang pun dikencing. Sebelum makan madu, selepas makan madu tengok dia sepis. Tapi dalam keadaan macam ni, dia tidak ni lagi, tapi dia ada perubahan dah sebab dulu tengok ni, lemah. Dia dah repair tidak normal lagi. Tetapi bila pegang tu ada rasa dah. Kalau dulu dah kiak tak boleh lah. Bila macam ni, nanti bila pankreas dah normal, dia akan masuk tenaga sini. Kalau anak umur 5 tu hyperactive. Boleh. Dia Kita doa siap dah. Untuk setting balik, install balik. InsyaAllah. ada cakap lancak semua elok, cuma dalam kelas tu tak mau tumpu lah. Yalah sebab dia fikir kod lain, dia aktif kan. InsyaAllah bagi dia aman tengok. Tu bab-bab macam tu dia melibatkan saraf. Dia melibatkan saraf lah kalau hyperaktif ni. Kita harap yang kita bimbang, yang penting dalam madu ni dari ruqyah, dari doa, daripada Quran untuk servis balik semua sistem dan juga gangguan. Kita takut benda masuk. Takut benda masuk. Bila benda masuk, hidup kita tak normal macam orang. Anak kita pun rasa dia tak macam budak lain. Takut ada satu benda yang tak kenal. Jadi saya doa siap dah dalam tu. Ini untuk Ini minyak batu sauda. Ini madu Yaman. kegunaan dia sana. Kegunaan dia mudah je. Kalau kata kita ada masa, kalau tak ada masa, buka tudung ni, doa sikit kan, niat minyak sauda ni spray dalam mulut, lepas tu makan madu, ambil madu makan, lepas tu minum air mana kalau agak kita tak ada masa. Kalau kita ada masa, ambil air kosong, ambil madu, bubuh dalam air, kacau lawan jam, baca Fatihah, kursi, selawat, sifat doa merak, cerita dengan Allah kita ada masalah apa. Dah selesai tu ambil minyak sauda ni spray 7 kali dalam mulut. Lepas tu minumlah. Sebelum tidur mangkit tidur. Tu je. Tak. Saya tak faham lagi berkenaan dengan nazak tadi. Dia nazak so beli madu ni. Dia suci madu. Macam saya tak faham lagi. Ada 2 kes yang agak sensitif lah. Okey. Dia budak-budak. Kerja pertama ayat. Okey. Belajar ngelak. Okey, faham. Cara lawan jantina ni untuk jumpa. Iyalah. Itulah. Baik. Maknanya budak-budak masalah lah. Umur 18-19 Ya. nak kenal dunia ni. Ya. Allah nak jentik hati dia tu sebab dia benda-benda yang dia tahu hukum semua dia belajar, tapi sebab saya dia tengok anak buah ni dengan saya rapat dengan ayah sekarang ayah tu cuma tadi semua ayah sekarang jadi ingat percaya kita lah banyak. Yalah. Satu tahap tu saya nampak dia macam budak-budak kan, dia dapat motor baru duduk tengah ngaji kat Terengganu kan, jauh daya mak baik lah. Ayah strict, ayah busy. Ya, faham. Mengajak dengan ni lepas tu sampai satu tahap ni sebelum puasa ni PKP ni dia Allah bentik dia malah seperti duduk juga lelaki pun tahu ramai nak mencuba. Sebab saya tengok kawan-kawan dia dalam normal tu saya dah tak kenal lah. Masing-masing nak menunjukkan diri, ada awet, ada apa semua. Tapi duduk rumah saya duduk Kuala Lumpur. Tapi duduk rumah saya Kuala Lumpur tengok bola pun dah tumbuh apa semua dah sekarang nampak dah. Jadi sampai satu tahap tu tukar perempuan. Simptom untuk yang bergaya tu dah ada sikit. Alamak.
budak tu bagus ya, enak pun. Sebab ayah pun ada nama di tempat kawasan dia. Iyalah. Iyalah. Tapi kawasan sini dia ada macam nak simptom macam Alamak, putih. bidik putih. Jadi dia takut. Jadi dia cari penyakit. dia cari Rapat lah. dari pakcik dia. Dia macam dah nak buka mulut kat dia cakap, saya bawa dia pergi pakar kulit, bawa pergi test blood test semua tu negatif lah. Tapi dia memang Dia ada banyak jenis. Itulah. Ada satu jenis 5 tahun 10 tahun. Benar dah ada dah. Tapi 5 tahun 10 tahun baru timbul. Ada satu jenis Boleh saya rakam tak? boleh. Dia ni Dia hak domain sini macam tu lah. dia cakap malah rekod dah. Kalau tak ada rekod. Man. Kak Haji. Dia kena serang dengan budak-budak. Tak pandai. Dia nak main dengan saya pagi tadi. Tengok aku baru bangkit tidur tak ni. Tak biasalah rakan buat video lah senang. Tuan tekan situ lagi. Tak ulang balik yang 5 tahun tu. Tuan letak situ. Tak itu. Tu dia. Biar jelas. Jadi mula-mula Saya dah buat. mula-mula asas, mula-mula dia basic dia kita kena faham kita ni hamba. Allah tu Khalik, Allah pencipta, Allah Maha Agung. Kita hamba yang tak ada apa-apa daya upaya. Pertama. Yang kedua, kita kena faham yang bagi sakit tu Allah, yang bagi sembuh tu Allah. Yang ketiga, kita kena faham orang buat baik ada balasan baik, orang buat jahat ada balasan jahat. Kita kena faham. Tu asal dia. Jadi kita orang yang ada iman ni kita kena jagalah. Walaupun sejauh mana kita buat kita nakai pun, selama mana masih bernyawa, tak mati lagi, selama tu Allah Taala tetap akan terima taubat kita gitu ya. Sebab Allah tu Maha penerima taubat. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan dia. Jadi berkenaan dengan virus, berkenaan dengan HIV apa semua ni, syphilis, HIV ni dia ada dua golongan. Satu golongan orang yang teraniaya, satu golongan orang yang mencari. Baik, bagi pihak orang yang teraniaya ni, mereka golongan ini, mereka ni adalah golongan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Pilihan. Sebab virus HIV adalah satu penyakit yang melambangkan kemurkaan Allah. Oleh kerana kita ni umat Muhammad, umat kekasih dia tak lingkupkan bumi ni. Zaman Nabi Lut dia lingkupkan bumi. Habis. Jadi kita ni umat kekasih dia tak buat, tapi dia bagi kuman. Masih bagi peluang untuk kita bertaubat, untuk kita tinggal. Baik. Jadi orang yang mencari, maknanya dia sengaja carilah. Dia sengaja buat. Di antaranya asasnya benda ni ialah apabila berlaku kaum Nabi Lut ni suka main punggung, ada punggung lelaki dengan lelaki ni. Lepas pada tu asasnya benda ni berlaku. Jadi orang ni pula, orang macam ni pula dia terlibat dengan dada, maka darah dia dicucuk, maka berjangkit lah. Lepas tu depa ni pula main pelacur, main tina ni, maka jadi asasnya benda ni ialah kerana main punggung. Itu je. Lepas tu dia mula berjangkit lah. Dia mula berjangkit. Jadi saya meyakini kuman ini dia masuk dalam seseorang adalah kerana Allah yang perintah. Saya yakin. Sebab semua benda, semua makhluk ni kecuali setan, jin. Kecuali jin, iblis, setan ni, semua makhluk lain ni semua berzikir pada Allah. Pokok berzikir, batu berzikir. Satu hari apabila Nabi masuk dalam masjid,
Tiba-tiba dia dengar suara tangisan kan, suara tangisan. Dia tanya siapa menangis ni? Sahabat-sahabat pun tanya siapa menangis ni? Maka Nabi kata tumbuh kayu tu menangis. Pasal apa dia menangis? Sebab daripada buat batu tempat Nabi duduk tu sunahnya 3 tingkat tu kan. Duduk ada tu tempat baru sebab dia sedih Nabi tak duduk atas dia. Nabi depa semua dengar tunggui kayu tu menangis. Bermakna walaupun tunggui kayu tu dah mati tapi dia tetap berzikir pada Allah. Dia tetap hidup di sisi Allah. Jadi kuman virus ni dia akan tinggal kita apabila kita beriman pada Allah. Walaupun kita semua orang ada buat silap. Semua orang ada buat silap. Kita jangan hina mereka. Kita jangan jatuhkan mereka. Jangan. Sebab tu saya semua orang buat silap. Pendekatan tu saya cuba nak boleh sebab kawan ada ilmu, ada terjenti hati untuk bertaubat. Dia minta maaf kalau saya silap cakap, saya minta maaf. HIV pelanggan saya ni ada orang pegawai kanan kerajaan ada orang kerja besar-besar ada, doktor sendiri pun ada. Jangan kata tu, ustaz pun ada. Jangan kata ustaz, Al-Hafiz pun ada. Yang HIV ni pelanggan. Golongan tak anaya kan atau golongan pernah hak mencari hak tak anaya saya tak ambil kira. Dia mencari. Hak mencari ni Allah. nak merasa. Macam kita orang Kedah sekolah Arab tak capok dululah. Ya. Laki kelas lain, perempuan kelas lain. Mengaji kan. Dapat sabang pergi ke kolej ke universiti Kuala Lumpur. Maka budaya di sekolah ni dah tak sama sebab sana ni dah bebas dah. Pakai pun bebas, semua bebas dah. Wah, depa duk cerita ni aku jumpa semalam. Sama kes ni lah ni. Ya. Jadi hak geng-geng hak pergi sekolah Arab ni dia tak join ke depa tu. Dia pergi sorang-sorang, pergi merasa. Pergi sekali ya. Sekali je. Sekali tu pun mungkin seminit setengah. Benda besar, benda tak besar ni dia tak dah lama. Sekali tu je. Dia nak kawal ya. Dia tak boleh kawal otak lagi. Cerit tu dia bila dia masukkan dalam, dia akan tembak dalam. Bila dia tembak dalam, dia akan isap. Angin dia. Ya. Sebab tu kita Kalau ada protes kalau tu, berlapik insya-Allah tak kena. mulut, kalau daripada mulut kan ada betul. Mulut kalau tak luka tak apa. Tak luka tak apa. Kalau luka kena. Saya cuba yakinkan dia sebab tanya dia bila start aktif, kita start umur 18 selepas SPM. Selepas SPM dia keluar daripada sekolah. Sekolah yang saya cakap tadi Sekolah lah. agama. Sekolah agama tu. Kita cakap tentang Okey, bercampur. Campur kawan apa semua, dia start 18 nak mencuba. Mencuba sekali nak lagi. Lepas tu dah pandai pergi ke sana untuk ni. Jadi makin sampai paling aktif dekat tahun 2019, umur 19. Dah 2 tahun dah pandai. Sekarang umur 20 dijentikkan hati Allah bagi macam petanda itu dia yang sedang. Dah ada tanda dah. Bila ada tanda, bila dah ada petanda, dia baru dia teringat lah. HIV lah. Dulu tak ingat, tahu. Bengkak ni saya bawa kelenjar sini. Itu penanda awal. Penanda awal. Baru 2 tahun pertama tu. Lepas tu dekat sini, dekat kawasan yang Kemaluan tu dia ada cuma ada satu bintik ruang putih-putih tumpuk tu. Dia tunjuk dekat phone ada kontak pun dia tunjuk saya. Tapi saya bawa dia pergi ke pakar kulit. Pakar kulit perdana serentan ni tu, dia cakap tak ada apa, ini macam kebiasaan. Tapi dia cakap baru jadi. Test lah pergi private negatif. Jadi tak puas hati dia nak ajak pergi ke kerajaan. Tunggu 2 minggu result keluar negatif, tapi dia macam hati ni wah-wah. Baik. Dia cakap macam tu. Kita beranggapan Allah Ta'ala, kita meyakini Allah Ta'ala sayang dengan dia. Allah Ta'ala bagi tanda tadi dan dia pun cepat taubat. Baik. Ada beberapa kes zaman muda enjoy. Zaman muda enjoy, betina sana betina sini enjoy. Tiba-tiba sampai satu peringkat dia rasa sia-sia dah hidup aku ni. Jadi aku nak berhentilah. Nampak? Maka
aku nak taubat lah. Aku tak mau dah buat kerja ni, hampa lah. Aku tak mau dah cakap dengan kawan kan. Kita tetap kawan. Biasa macam tu lah. Maka dia buat perusahaan, mak, cik nak kahwin, mak tu cari sat, bini duk cek. Contoh. Maka mak dia pun, ya ke? Alhamdulillah, abang nak kahwinnya. Okey, tak apa, nanti mak cari. Maka mak pun cari. Bila pergi cari, dapatlah bakal menantu, bakal isteri. Prosedur nak kahwin kena buat HIV test kan? Ya. Kena buat. Buat tak ada negatif. Okey, alhamdulillah. Makanya maruah dia selamatlah. Ya. Dia seronoklah, alhamdulillah selamatlah. Maka dia berkahwin. Ya. Kahwin, alhamdulillah, anak pertama. Anak bini mengandung pun kena test juga HIV sekarang. Oh ya. Macam saya pun dulu anak nombor 1, 2, 3 tak kenal. Oh. Zaman start 2010 kena. Okey. Anak pertama. Alhamdulillah, dia pun maruah dia selamatlah. Ya. Dia rasa dia boleh sembunyilah. Ya. Dia azam baru, semangat baru, hidup baru. Lahir pula anak kedua. Bahagia ni. Okey. Duduk pula lama kan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lahir tengok ada HIV. Dia tak buat. Ada kes. Anak ketiga. Berapa tahun tu daripada dia taubat. 3-4 tahun sebelum dia nikah. Kesan hak dulu ni. Ya. Dak, yang nak ceritanya waktu ambil test sebelum ni prosedur kahwin tu pun tak ada negatif. Negatif, seronok lah. Long term tu kan. Ya, dia ada jenis tu. Original. Jadi kesimpulan dia, kita jangan buat satu benda yang melukakan hati Allah. Dia mesti kena. Tak lambat cepat. Dia mesti kena. Tu yang berbalik pada ustaz cakap tadi yang 5 tahun tadi tu, yang ustaz mula-mula cakap tadi 5 tahun tu kesan. Kan dah 2 tahun lepas tu cakap 5 tahun tu baru ada simptom ni kan. Bukan 5 tahun. Kita kata 3 tahun sebelum menikah, dia dah taubat dah. Okey. Dia main fikir sendiri, aku tak mau buat dah. Aku nak taubat dah, tak mau buat dah, tak mau zina dah. Dia bagi tahu mak dia. Dalam duk cari tu mungkin setahun 2 tahun. Duk cari menantu. Lepas tu nikah, anak pertama okey. Anak kedua okey. Anak ketiga. Situ pun dekat 10 tahun dah tu. Baru timbul. Bila tanya balik siapa dia? Isteri mesti terkejut. Tak. Mesti doktor tekan dia, macam mana awak boleh kena HIV? Pasal apa HIV ni apa benda? HIV ni orang buat masa ni. Dah, saya tak kena. Okey, panggil suami awak mai. Suami kata tak, saya tak buat. Tapi dalam diri sendiri dia akan berbisik dalam hati. Dulu hang pernah buat. Jadi bila berlaku macam ni, kesianlah dengan isteri, kesianlah dengan anak-anak. Jadi janganlah buat satu benda yang melukakan hati Allah. Jadi taubat cepat-cepat. Kalau nak kahwin, pastikan kita betul-betul tak ada nanya orang. Sebab taubat dia tu alhamdulillah Allah dah terima. Tapi kesannya. Itu kan saya ada kata kenapa saya cakap dulu. Kawan tu satu. Keadaan sekarang, zaman sekarang kawan. Ya. Jangan terlalu kawan. Sebab saya tengok kawan-kawan ni memang saya dah patutnya ni, tapi apa hak kita? Iyalah, betul. Kemudian saya cakap kesan dia ni bukan kesan ni panjang. Nak kahwin. Anda sebab kan ni kita cakap zaman sekarang bini mengandung anak nombor 1 sampai 8 setiap kali mengandung suami isteri tes. Baik. Ada kes malam tu main Tina. Malam tu demam. Nampak? Ada kes. Simptom demam tak ada. Jadi lepas demam tu apa berlaku tau? Lepas demam tu mula timbul kelenjak ni baru naik. Lepas tu timbul bintik-bintik. Lepas sebulan apa berlaku? Mata rabun. Lepas sebulan apa berlaku? Telinga tak dengar. Lepas sebulan mata tu tak nampak, jadi buta tu. Kesan yang cepat tu. Ada jadi tu. Wih, bahaya. Yang drama-drama nak berlaku tunjuk yang kudir-kudir tu bukan simptom dia lah. Tapi iyalah tu. Kalau kudir tu tahap 4 lah. Virus dah juta-juta. Itu yang hak cepat, hak lambat ni yang kita bimbang. Hak lambat nak timbul test negatif. Kalau ni muda lagi kan.
perjalanan itu panjang. Banyak benda nak buat lah. Banyak benda nak buat. Tapi tak apalah sebenarnya, cakap dengan dia sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dulu kita melukakan hati Allah, mulai hari ini kita gembirakan Allah. Tak apalah. Walaupun virus tu masih ada dalam badan kita, takdir Allah, kita dah taubat semua. Takdir Allah esok kita taubat semua. Takdir Allah esok kita mati, kita tetap masuk syurga juga. Pasal masuk syurga tidak syarat ada HIV atau tidak ada HIV. Yang penting iman tu, taubat tadi tu. Jangan besar hati. Tapi apapun mulai hari ini kena tinggal semua benda tu. Taubat nasuha, tinggal terus. Lepas tu saya tolong doa aja masuk dalam ni. Jadi amal ni betul-betul amal. Jangan cerita dengan orang ni. Sebab tu pelanggan saya semua rahsia. Semua rahsia. Rekod mereka saya tak bagi. Saya tak kira siapa main minta, saya tak akan bagi punya. Sebab bagi saya semua orang ada buat silap. Ini pun saya minta izin dia tadi. Saya cakap pada dia, boleh tak minta izin nak kata apa yang terjadi, naknya pendapat Ustaz. Itu dia cakap silakan. Kalau saya minta izin dulu, saya bukan mengenai aib. Baik. Jadi jangan usah hati, kita pakai doa. Cumanya bila azan kumandang kena pergi masjid, duduk saw depan. Sebab di saw depan tu ada banyak rahsia. Zat-zat dia. Di saw depan. Kalau boleh. Nah. Lepas pada tu taubat selalu kena buat lah. Sebagai solat taubat, sebagai solat hajat selalu kena buat. Dalam dia sama istighfar pada Allah tak boleh kurang 1000 sehari. Bukan wajib tau. Tapi kita nak gembirakan Allah, target 12,000 sehari. Buatlah semampu mungkin sebenarnya. Pasal apa 12,000? 12,000 ni kita tengok sahabat-sahabat Nabi buat macam tu. Tapi kalau boleh jangan kurang pada 1,000. Astaghfirullahalazim, simple ya, hak ni ya. Lepas tu selawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau boleh jangan kurang pada 1,000. Faham? Jangan, bukan wajib tau. Sehari. Dalam masa sehari. Lepas tu zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 1,000 sehari. Bukan paksa, bukan